Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu persoalan, kadang-kadang ramai orang tak faham Al-Quran ni apa. Dia tahu Al-Quran ni kalamullah, dan sekadar maklumat yang dia ada, Al-Quran ni kena bacalah time bila? Time solat, dalam solat, time-time ada kematian baca Quran. Kadang-kadang ada orang kata pula time ada kenduri kendara baca Quran dan sebagainya, ataupun Al-Quran untuk apa? Untuk buat hantaran dan sebagainya. Itu kefahaman orang. Sebab itu kita lihat Al-Quran banyak jual di pasaran dan banyak juga ada dekat rumah, tetapi kefahaman tentang Al-Quran amat sedikit. Amat sedikit. Sebab kita tahu baca je, kita tak nak fahamkan maksudnya, tak nak tadabbur dan tak nak amalkan. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila mana Allah sebut Al-Quran, kalimah Al-Quran sendiri dalam Al-Quran Allah ulang sebanyak 50 kali. Okay? Kalimah Al-Quran, okay? Alif lam qaf ra hamzah alif nun, Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah ulang sebanyak 50 kali. Banyak ke sikit tu? Banyak. Okey, banyak. Belum kita masukkan nama-nama yang lain Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, At-Tanzil dan sebagainya. Kalimah Al-Quran sahaja nak gambarkan kepada kita pentingnya Al-Quran ni. Dan ayat yang pertama adanya kalimah Al-Quran pada ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Tu kalimah Quran yang pertama dalam Quran. Ayat 185 surah Al-Baqarah. Tu ayat yang pertama. Nak gambarkan kepada kita, bulan Ramadan kata Allah, aku turunkan Quran. Apa fungsi Quran? Hudal linnas. Apa huda? Petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Linnas. Siapa tu linnas? Seluruh manusia. Bukan orang beriman sahaja. Hatta orang yang belum beriman pun, yang tak faham bahasa Arab pun, Al-Quran tu petunjuk sepatutnya. Hudal linnas kata Allah. Bukan untuk manusia, bukan untuk beriman saja. Selagi nama dia An-Nas, manusia, dia perlu baca Al-Quran, kena faham Al-Quran. Itu sebab dalam sebuah hadis yang lain, riwayat daripada Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi menggambarkan ada 4 perumpamaan tentang orang baca Quran ni. Okey, 2 untuk orang yang beriman, 2 orang munafik. Kadang-kadang kita tanya, munafik baca Quran ke? Munafik dia masalah dekat mana? Dalaman dia. Dari segi bentang kebenaran dia percaya, beriman kepada Allah, tapi dalaman dia problem. Dalaman dia masalah. Dalam hadis yang Abu Musa Al-Asy'ari sebut ni, ada 4 perumpamaan. Nabi sebut orang mukmin yang baca Quran seperti buah utrujah. Yang buah ni, ada setengah kata buah, ada setengah kata dia jeruk sebagainya. Dia umpama buah yang bau ni cantik, rihuha thayyib, baunya sangat wangi, wa ta'muha thayyib, bila makan juga pun bagus, sedap. Ibarat kalau kata sekarang ni macam buah limau citrus tu lah. Nampak bau wangi, bau limau kan sedap, bila makan pun sedap, bukan masak manis sedap. Buah utrujah ni kat negara kita tak ada. Tak ada. Cuma kalau kata di belah tanah Arab sana pun kurang ada, banyak berada di Morocco. Tu orang mukmin yang baca Quran, bukan sekadar baca, tetapi dia faham Al-Quran. Bukan sekadar baca dan faham, tapi dia tadabbur Quran. Bukan tu saja, dia baca, dia faham, dia tadabbur, dia amalkan Quran. Tu buah utrujah kata Nabi. Tu perkataan pertama. Dan yang kedua kata Nabi, wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran. Orang mukmin macam kita ni beriman tetapi tak nak baca Quran. Bukan tak baca langsung, tidak, dia baca Quran, tetapi mungkin dia tak faham. Baca bertahun-tahun, hatam sekali setahun apa 3-4 kali, tapi tak faham-faham juga. Kata Nabi sebab apa? Seperti kat tamrah, seperti buah tamar. Tahu buah tamar, buah kurma tu kan? Cuba buah kurma tu kita lihat macam mana. Nabi sebut la rihalaha. Buah tamar ni tak ada bau. Cuba ambil tamar kita bau, tak ada bau. Tapi wa ta'muha hulwun. Bila kita makan dia manis. Tu tak manis? Sedap. Itu ibaratnya orang mukmin yang tak baca Quran. Tak baca bukan tak baca langsung, dia baca tapi tak faham. Ataupun dia baca, dia faham tapi tak tadabbur. Apa baca faham dengan tadabbur ni? Tadabbur ni kita ambil ayat tu, kita ubah kehidupan kita ikut apa Quran sebut. Itu kefahaman tentang tadabbur Quran. Okey? Ataupun dia baca, dia faham, dia tadabbur tapi tak amal, pun dikira orang mukmin yang tak baca Quran.
Umpama buah tamar lah, nampak tak menarik, tapi kita makan sedapnya. Cuba suruh anak-anak makan buah tamar, buah kurma, tak nak dia sebab tak menarik. Tapi bila rasa manis lah, kan, sedap lah, kita pula nasib baik lah kita selalu makan masa Ramadan kan. Kalau tak kita pun tak nak makan kot. Sebab sunnah beritahu makan tamar. Kalau silap tak ada sunnah, kita pun tak makan tamar sebab tak ada bau. Itu umpama orang mukmin yang tak baca Quran. Okey. Yang ketiga kata Nabi, orang munafik yang baca Quran. Orang munafik ni baca Quran tak? Baca. Hatta dalam kalangan sahabat Nabi pun ada orang munafik, bukan sahabat Nabi lah, tapi dah kelompok bersama dengan Nabi, ada orang munafik yang hafal Quran. Ada. Bahkan hafazan orang munafik tu sama level dengan sahabat Nabi yang hafal Quran. Sebab dia munafik ni, dia percaya Quran ni ada, dia percaya Allah tu ada, tapi iman dia problem. Iman dia problem. Dia masalah dekat situ. Orang munafik yang baca Quran, kata Nabi, umpama seperti kan raihanah, seperti pohon raihanah. Raihanah ini satu pohon yang mengeluarkan bau-bauan yang sangat wangi. Tetapi bila mana dimakan, wata'muha murrun, baunya, rasanya pahit. Wangi. Itu sebab raihanah ini biasa digunakan untuk buat minyak wangi lah, minyak wangi. Cuba minyak wangi kita tu, sesekala kita sembur kat badan, sembur kat mulut sekali. Cuba rasa. Kan, manis ke tak manis? Rasa macam pahit, sedap. Itulah raihanah tu. Bau sedap, tapi bila rasa tak sedap, murah, pahit. Itu orang munafik yang baca Quran. Dan yang keempat kata Nabi, orang munafik yang tidak baca Quran. Dahlah dia munafik, tak nak pula tengok Quran. Nabi umpamakan seperti buah hanzalah ataupun tumbuhan hanzalah. Hanzalah ini satu tumbuhan yang melata dekat tanah, okey. Dan kalau kata sekarang dekat Malaysia ni, kita boleh lihat macam buah letup-letup tu, letup tu kan, okey. Dia buah nampak kecil kat tanah kan, dia macam ada bulu-bulu sikit, kecil-kecil, duri sikit. Cuba try makan. Dah lah bau pun tak ada, rupa pun tak cantik. Bila makan pula memang pahit ya amat. Itu ibarat orang munafik. Sebab tak baca Quran. Itu sebab kita kena faham fungsi dan sebagainya. Al-Quran ni kena ingat sungguh-sungguh. Al-Quran merupakan masdarul hidayah. Apa dia maksud hidayah? Sumber kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita ni orang Islam, orang yang beriman, nak tak nak, pandai ke tak pandai ke, tak tahu bahasa Arab ke, kena belajar Quran. Sebab dia masdarul hidayah, sumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata tak nak tolak Quran, tak apalah, saya ni tak ada masa lah, nanti besok-besok lah baca Quran, tunggu dah pencen lah baca Quran. Sayang sekali. Sebab Allah berikan usia kita daripada awal, kita boleh melihat benda-benda lain-lain, boleh baca, boleh mengaji, boleh menyanyi dan sebagainya. Tapi lepas baca Quran, kita diam. Apa ni? Diam. Sekadar surah yang ada dalam solat tu dah kita baca. Itu pun kadang-kadang silap juga, tak betul tajwid dan sebagainya. Sebab kita kena ingat sungguh-sungguh, Al-Quran ada satu mukjizat, i'jaz, dipanggil i'jaz. Mukjizat ni benda yang melemahkan satu benda kebaikan sebagainya. Dan dalam Al-Quran ada i'jazut taksiri. Artinya orang yang tak faham Quran, orang yang tak tahu baca Quran, tapi bila dengar Al-Quran dibacakan kepada dia, hati dia tersentuh. Kan? Pernah tak kita dengar syekh-syekh Arab baca, ataupun pernah pergi Mekah, Madinah, umrah dan sebagainya, kita tak faham pun, tapi tak pasal-pasal mata meleleh je. Tanya makcik, nanti makcik nangis. Entahlah ustaz, dengar syekh tu baca sedap je, meleleh makcik mata. Faham ke dia baca? Tak faham pun. Tu artinya mukjizat, i'jaz tu. Kita juga kadang-kadang Allah berikan kelebihan pada asatizah ke, pada yang suara dia sedap, baca Quran dengan berlagu dan sebagainya. Kita dengar tak faham pun, kadang-kadang baca Fatihah saja. Tapi kita duduk diam, kita dengar tu, tiba-tiba mata kita sebab meleleh mata sebagainya kan. Kita ngaji sendiri pun kadang-kadang kita buka Quran mana-mana, kita ngaji, dan ketika itu Allah berikan kita satu rasa yang ya Allah, tak tahu nak kata macam mana dah. Baca biasa je, tetapi melelehkan air mata. Sebab Al-Quran ada mukjizat. Bahasa Arab, tapi Al-Quran dia mukjizat, ada kelebihan dan sebagainya. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, hari ini penting untuk kita faham Al-Quran. Seperti mana seorang sahabat Nabi yang sebelum Islamnya bernama Tufail, At-Tufail bin Amru Ad-Dausi. Dia merupakan ketua kepada kabilah Daus. Okey. Abu Hurairah tadi masuk Islam sebab terima dakwah Tufail ni. Tufail ni peringkat awal, dia ketua kepada kaum Dausi yang berada di belah kehidupan di Saudi, nama dia Tihamah. Kan ada bukit Tihamah yang popular tu, dan lagu pun ada. Okey. Dia asal daripada situ. Dan kelebihan pada At-Tufail ini,
sebenarnya dia suka kepada benda-benda yang macam puisi ni lah, macam puisi, macam rangkap-rangkap lagu dan sebagainya. Dia suka benda tu, okey. Dan dia juga suka mencari kebenaran tentang apa yang dia dengar tu, okey. Satu hari dia keluar daripada tempat dia, daripada perkampungan Daus ni, dia pergi ke Mekah ketika itu. Dan sampai di kota Mekah, ketika itu orang Mekah tengah sibuk berbicara tentang baginda Nabi SAW. Islam tengah rancak mula-mula tu, dapat perintah untuk sebarkan kepada umat Islam ketika itu. Dan apa yang berlaku, dia dengar, dia kata, orang beritahu ada seorang pemuda tu gila, dia kata, nama dia Muhammad. Dia duduk dekat pasar, dia ajak orang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sekian dan sebagainya, sampai-sampai kan bila orang dengar cakapan dia macam kena sihir, orang kata kan. Ada kata Nabi Muhammad tu penyihir, sebab bila Nabi sebut baca Quran, orang dengar macam terasuk, terus ikut Nabi Muhammad. Dia dengar macam itulah. Tapi perangai Tufail ini, dia tak suka pula dengar daripada mulut orang. Dia tak tengok depan-depan sendiri. Betul kalau kata macam itu. Jadi sebab oleh kerana dia pembesar, dia masuk ke Mekah tu, dia disambut oleh pemimpin-pemimpin Mekah lah. Sampaikan orang ajak dia masuk ke Darun Nadwah. Darun Nadwah ni parlimen Mekah, yang ketika itu dia pegang oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan geng-geng kuncur-kuncur tu semualah, okey. Dan sampai kat situ, mereka ni jamulah Tufail ni dengan makanan, dengan minuman dan sebagainya. Apa minuman orang Arab? Arak ketika itu, okey. Memang kebesaran orang Arab ni jadi dua dia kebesaran dia. Satu berkaitan tentang arak, okey. Yang kedua berkaitan tentang judi. Itu kebesaran dia, okey. Tetapi dia minum arak bukanlah kata dia nak menunjukkan hebat, tidak, tapi arak ni kemuliaan dia. Dia akan beli, contohlah dia beli arak, botol arak, okey. Dan arak yang paling mahal tu dia simpan dekat rumah. Bila ada tetamu datang, arak yang mahal tu dibagikan kepada orang, tunjuk kemuliaan dia. Tu sebenarnya dia beli arak tu nak menunjukkan dia mulia. Bukan dia bagikan air putih ni, tak ada. Artinya dia beli air yang mahal, dia simpan, tetamu datang rumah, yang mahal tu dibagikan kepada tetamu. Tu pengalaman orang Arab. Okey, satu. Yang kedua, judi, maisir. Pun sama juga. Dia berjudi bukan sebab nak tunjuk dia kaya, tidak. Tapi dia berjudi bila dia menang, duit tu dia jamu orang, bantu orang susah. Tu tabiat orang Arab. Sebab dalam Quran disebut benda ni, walaupun nampak macam ada kebaikan dia, tapi kata Allah, kul fihi ma ithmun kabiru. Benda ni banyak dosa lebih daripada manfaatnya. Tu sebab pada Arab asalnya, okey. Bila mana Tufail datang, diraikan oleh Abu Lahab dan sebagainya, bagi makan dan sebagainya. Dia nak cakap, nak tanya, tapi dia tunggu tunggu reda dulu. Lepas dah makan semua ditanya. Aku datang sini sebenarnya ada hajat, kata Tufail. Apa hajat kau, kata Abu Lahab. Aku datang sini sebab aku nak jumpa dengan Muhammad. Aku dengar dia tu ada kelebihan lah, kata Tufail ni. Lalu kata Darun Nadwah ni, Abu Jahal dan sebagainya, dia kata, alah, Muhammad tu budak biasa je pun, tak ada apa-apa pun dekat dia pun. Kau tak pergi jumpa dia lah. Tak jumpa dia. Tapi kata Tufail, tak apalah, aku nak dengar dia. Jangan. Engkau kalau dengar Muhammad cakap, kau akan terpengaruh dekat dia. Tak apa, kata Tufail. Aku datang nak jumpa saja, nak tengok muka dia macam mana. Dan aku janji aku tak terpengaruh dekat dia. Dan aku janji, kata Tufail ni, aku pergi jumpa dia, aku tutup telinga. Aku tak nak dengar apa cakap tu. Sebab dia kata terpengaruh kan. Lalu dah berdebat-debat dan sebagainya, tak bagi. Sebab apa? Tufail ni ketua kaum Ad-Dausi. Maksudnya ketua kabilah lah, ketua menteri atau ketua satu kampung dan sebagainya. Kalau kata dia masuk Islam, bawahnya ikut sama lah, Pak Ketua masuk kan. Jadi dia mungkin risau lah. Tu tak nak bagi jumpa Nabi Muhammad. Dan apa yang berlaku, dia desak-desak juga. Akhirnya ada seorang ahli lembaga tu, dia kata macam ni lah, kalau betul engkau nak jumpa Muhammad, kau pergi ke depan Kaabah, kau tunggu. Nanti waktu sekian-sekian Muhammad datang akan solat, kau tengok dia solat, itulah orang dia. Diterangkan Muhammad macam mana sebagainya. Lalu dia pun pergilah ke Kaabah, dan dia ambil kapas, dia tutup telinga ni. Memang tak dengar langsung apa yang Muhammad baca sebenarnya, okey. Tetapi tuan-tuan, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia tunggu kat tepi Kaabah tu, dia nampak Nabi Muhammad datang. Di padang perjalanan Nabi datang pun dia terpengaruh dah. Itu ke Muhammad, hebatnya orang ni berjalan. Pada Nabi Muhammad kan dari segi tingkah laku, pergerakan dan sebagainya, orang pandang pun dah terpengaruh dah. Memang dah, ya Allah, hebatnya orang yang mulia kan. Okey. Dipandang pun terpengaruh, tapi dia diam, selamba dia pekat telinga dan sebagainya. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian,
Walaupun dia sumbat telinga dia dengan kapas, tak dengar langsung apa orang cakap, tetapi takdir Allah ketika itu dia dapat dengar satu persatu apa Nabi baca. Tak tahu apa Nabi baca ketika itu. Okey. Surah ini 3 surah Nabi baca. Dan surah ni saya percaya semua pada malam ini hafal surah ni. Hafiz sungguh surah ni. Baca daripada bawah ke atas pun dapatlah. Tukang terbalik pun tak masalah dah. Hatta kalau tengah-tengah mamai tidur pun suruh baca surah ni pun dapat jugalah. Surah ni surah apa? Surah 3 kul. Surah 3 kul aja. Qul Allahu ahad, qul huwallahu falaq, qul binnas. Surah ni yang Nabi baca. Ketika solat ketika itu. Dan bila mana dah sumbat telinga tu, dia pandang Nabi. Dia pandang Nabi dan Nabi tengah solat dia baca surah tersebut dan dia boleh dengar satu persatu. Qul huwallahu ahad sampai habis, dengar qul huwallahu falaq, qul binnas sampai habis. Sampaikan dia terdiam. Dia kata, ya Allah, dia kata, ini satu bait rangkap yang sangat indah ni. Yang rasanya bila bait yang sangat cantik ini dia rasa bukan orang biasa-biasa yang buat ni, dia kata. Mungkin bukan Muhammad yang buat sebab dia tahu orang apa beritahu Muhammad tu orang yang ummi, tak tahu membaca, tak tahu menulis. Tapi bila dia baca tu dia kata ini rangkap yang sangat dahsyat ni. Sebab At-Tufail ni seorang penyair, seorang komposer. Orang komposer kan boleh nilai komposer tu bagaimana sebagainya kan. Kalau kita orang biasa-biasa dia tak boleh nilai pun. Tapi dia komposer. Bila dia dengar dia baca qul Allahu ahad, qul falaq binnas, dia rasa ya Allah. Dia kata ini bukan cancalang ni. Dia dengar, dia boleh dengar satu persatu tu. Dan menyebabkan macam itu, lepas Nabi buat salam, dia terus ikut Nabi kat belakang. Dia follow kat belakang. Nabi perasan. Nabi kenal siapa dia. Sebab dia ketua kaum Andausi, balik ketua kampung. Nabi kenal lah siapa dia. Tapi Nabi biarkan dia follow sampai dekat rumah. Nabi pun bertoleh. Dia tanya, kenapa tuan ikut saya? Dia kata, aku nak tanya pada engkau. Sekarang dia aku terfight. Nabi kata, aku tahu siapa engkau. Aku nak dengar apa yang kau baca tadi. Nabi ulang balik surah tadi. Dan dia tanya, dapat daripada mana? Nabi sebut Al-Quran, dalam Al-Quran Allah berikan kepadaku, Jibril sampaikan kepadaku, kata Nabi. Dia dengar, kata macam itu, dia pun terus ikut Nabi. Depan tu juga dia bersyahadah ikut Islam. Masuk Islam. Lepas masuk Islam tu tuan-tuan, apa yang berlaku? Sebab 3 kul ni je. Kita hari ni baca 3 kul dah bertahun-tahun dah. Dia faham tak faham apa 3 kul tersebut? Kan? Orang pesan sebelum tidur baca 3 kul, kalau rumah baca 3 kul, baca 3 kul selalu, tapi kefahamannya kurang. Itu kesilapan kita. Jadi kita kena bongkarkan apa kelebihan surah 3 kul ni. Kuasa 4 malam tak sempat akan datang insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Dan apa yang berlaku tuan-tuan? Sedangkan At-Tufail ni tak pernah dengar Quran pun. Tu kali pertama dia dengar Nabi baca qul Allahu ahad, qul falaq binnas. Dia dengar sekali tu terus terpaut, nak masuk Islam. Terus mengucapkan 2 kalimah syahadah depan Nabi sallallahu alaihi wasallam.